Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah. Okey. Sihat semua? Sihat. Tak sihat? Sehat. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan baca doa sama-sama. Tanda tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina minal amin. Anas macam tak bunyi. Okey, dah buka buku? Ke surat Rasan selesai lama dah tak masuk kelas. Ya. Okey. Dah ready belum? Mana muka? Mu'alimah tak nampak muka. Zari sampai gelap betul. Ahmad Akil ni siapa? Siapa? Ahmad Akil. Ahmad Akil ni siapa? Dah lagi kena kenal surat. Okey, buka muka surat 49 sementara Mu'alimah tunjuk skrin. Dengar tak suara Mu'alimah? Hello? Dengar jelas. Okey, buka muka surat. Alahan, dengar. 49. Okey, kita dah sampai mana? Ahmad Akil tu Aunya Aisyah. Okey, buka kamera. Buka kamera semua. Tanda titik ni siapa? Kan Mu'alimah dah cakap jangan letak nama pelik-pelik. Tanda titik. Oh yelah, adalah. Siapa tanda titik tu? Siapa ni? Okey, buka muka surat 49. Nak bercakap lagi ke? Dah. Okey. Titik ni siapa? Entah. Buka kamera. Okey. Dah, jangan bercakap, tutup mic. Kita akan sambung tajuk seterusnya. Before ni kita dah belajar tajuk apa?
Tajuk pembinaan. Pembinaan apa? Pembinaan tak tahu lah sebab saya tak masuk kelas kan. Lagi. Pembinaan masjid. Okey. Dah tahu kan? Okey, jangan bising. Okey, pembinaan masjid ni dia cerita tentang apa? Siapa ingat lagi? Sebelum cuti. Pembuat masjid. Membuat Masjid. masjid. Okey. Seterusnya kita akan masuk tajuk pemantapan akidah. Pemantapan akidah kita dah masuk ke Anas? Belum Belum. Belum. Okey, tak apa. Hari ni kita akan masuk pemantapan akidah. Tapi Mualimah rasa macam dah masuk. Tak masuk lagi Okey, tak apa. Jadi kita tengok muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Pemantapan akidah. Cuba fokus. Okey, kita tengok sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, penduduk Madinah menyembah berhala. Okey, sebelum kedatangan baginda. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Okey, ni kita dah masuk ni. Before ni kita dah masuk dah. Okey, kemudian Madinah merupakan tempat yang paling sesuai untuk disebarkan agama Islam. Di peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan. Okey, kat sini menekankan. Siapa yang tak boleh baca Jawi ni, tengok ni, Maklumat tunjuk. Ni adalah menekankan. Boleh tulis siapa yang tak boleh ni. Okey, menekankan tentang akidah ataupun kepercayaan yang bersesuaian dengan fitrah hidup manusia. Yang baru masuk tolong letak nama betul Okey, kat sini jelas Dia menceritakan tentang pegangan ataupun kepercayaan yang bersesuaian dengan fitrah hidup manusia itu. Seterusnya kita tengok tajuk ibadah. Okey. Kamu boleh tengok muka surat 51. Semua buka muka surat 51. Okey. Okey, jadi 51 tentang ibadah. Dengar tak suara Malimah? Hello? Dengar. Sebelum kedatangan agama Islam, manusia menyembah batu, matahari, pokok dan berhala. Itu sebelum datang agama Islam. Jadi ibadah solat ni yang mana diwajibkan ke atas umat Islam sejak daripada awal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, iaitu solat 2 waktu yang dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj, solat difardukan sebanyak berapa waktu? Banyak berapa waktu? 5 waktu. Seperti yang ada pada hari ini. Apa
Solat apa? 5 waktu tu solat apa? Sebut. Solat 5 waktu tu solat apa? Subuh, Zuhur, Asar, Zuhur, Maghrib, Isya, Maghrib, Isyak. Isya. Halo. Mana Okey. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Asar, Maghrib, Isyak. Isya. Okay, bagus. Jadi ibadah solat ni merupakan ibadah asas dalam Islam. Apa maksud asas? Apa maksud ibadah asas? Tak. Maksud apa? Asas. Ibadah asas. Asas. Apa dia? Nanti cari apa maksud ibadah asas. Boleh? Okey. Ingat. Jika tidak sempurna solat seseorang, maka tidak sempurna agamanya. Ingat kat sini pun dah cakap. Kalau solat pun tak sempurna, maka agama seseorang itu tidak sempurna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rawahu At-Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha fa in fasadas faqad khaba wa khasira. Siapa pernah dengar hadis ni? Tak. Siapa pernah dengar? Yang baru masuk boleh buka muka surat 51. Okey, siapa pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak ada siapa pernah dengar? Ada siapa pernah dengar ke? Okey, tak apa. Apa maksud hadis ni? Kita tengok. Maksudnya sesungguhnya amalan hamba yang mula-mula dihisap pada hari kiamat adalah solat. Solat apa? Solatnya. Okey. Kemudian jika elok maka dia telah berjaya. Jika rosak maka dia telah gagal dan rugi. Mendalam maksud hadis ni ya. Kalau elok solatnya maka dia berjaya. Kalau rosak maka dia telah gagal. Okey, kemudian kita tengok muka surat 52 ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pada tahun pertama Hijrah. Kemudian disyariatkan azan untuk mengingatkan orang Islam tentang maksudnya waktu solat fardu. Ini poin dia tau. Kamu kena ingat. Sebelum azan disyariatkan, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat tanpa sebarang seruan. Padanya, baginda mahu menggunakan trompet. Siapa pernah tengok trompet? Trompet tu apa? Tu Mak Lima tanya. Tahu tak trompet tu apa? Tak. Dia macam siapa pernah tengok? Apa Mak Lima? Trompet.
Apa dia? Saya tak pernah tengok pun. Tapi saya tahu tu alat muzik. Betul. Dia macam Alat contoh muzik. mana ni? Alat muzik. Okay, sekejap Maklimah tunjuk. Apa dia trompet? Sekejap ya. Trompet. Okay. Tak ada pun skrin. Sekejap. Maklimah tak share lagi. Ya. Okay, nampak tak? Ni. Ni Baru nak adalah on ni. trompet. Tahu. Nampak Kalau kamu tengok cerita, tahu kan? Pang. Okay. Kemudian. Tak. Ya. Okay. Kemudian apa lagi? Pada mulanya ni seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Baginda kemudian tidak suka cara seperti itu. Kemudian Rasulullah Apa ni? Okey, dengar. Kemudian Rasulullah pun mengarahkan dibuat loceng untuk orang Islam menunaikan solat. Tidak berapa lama kemudian, dua orang sahabat menyatakan bahawa mereka telah bermimpi dan mendengarkan lafaz-lafaz azan. Lalu diberitahukan kepada Baginda memberitahu bahawa wahyu telah diturunkan terlebih dahulu menjelaskan lafaz-lafaz azan. Kemudian baginda pun melantik Bilal bin Rabah untuk melakukan azan. Siapa kenal Bilal bin Rabah ni? Siapa pernah dengar cerita dia? Siapa boleh cerita kat Maklimah? Anas ada? Bilal bin Rabah ni siapa? Sahabat Nabi. Lain? Sahabat Nabi yang azan dekat Mekah. Lain lagi? Apa lagi? Siapa tahu? Azin yang pertama dan sahabat yang paling awal untuk Islam. Walaupun Bilal bin Rabah kan tahu kan kulit dia kan? Tahu tak? Tak. Kulit dia gelap kan? Betul tak? Hitam kan? Tapi siapa pernah dengar cerita dia? Tak pernah dengar ke semua? Tak. Tak apa, nanti kamu boleh baca kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi Nanti Maklimah akan tanya bila kamu dah habis kelas nanti. Maklimah akan bagi kerja. Okey, setelah menanamkan akidah yang teguh dan dipadukan solat 5 waktu dan terbentuknya negara Islam Madinah selepas hijrah, barulah dipadukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa dan zakat dipadukan pada tahun kedua hijrah.
tolong mute Okey, habis. Kita tengok sikit. Tajuk akhlak. Muka surat 54. Tadi kita dah tengok ibadah, akidah. Sekarang kita tengok akhlak. Okey. Apa dia cerita? Sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, masyarakat Arab hidup dengan akhlak yang keji dan tidak bermoral. Okey. Tidak bermoral tu macam mana? Belajar akhlak kan? Tidak bermoral tu macam mana? Maklumat anak Anas. Anas dah banyak kali jawab. Amani ada? Amani? Ya. Tidak bermoral tu apa? Tidak bermoral tu apa? Sifat Tidak. tidak Ya. tak tahu. Kalau bermoral apa? Tingkah laku yang berbeza. Okey. Kalau bermoral, yang baiklah. Kalau yang tidak bermoral ni, kiranya akhlak yang tidak baik. Jadi itu sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Okey. Kemudian mereka hidup dalam keadaan berpuak-puak sehingga taksub dengan kabilat atau puak masing-masing. Puak ni dia macam berkumpul tau. Tahu tak macam mana? Tahu tak? Dia macam kamu duduk dengan kawan kamu je. Kamu tak nak kawan dengan orang lain. Macam tu. Okay, itu dipanggil puak. Kemudian kabilat yang kuat akan berkuasa dan menindas kabilat yang lemah. Maksudnya grup yang kuat tu dia akan jatuhkan ataupun dia akan buat grup yang lemah tu rasa apa? Rasa macam hilang apa? Rasa macam tak berguna lah. Macam tu. Okay. Apabila Islam dah sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak yang mulia dan menjadikan qudwatu hasanah, iaitu contoh yang terbaik. Okay, ingat tau, qudwatu hasanah ni adalah contoh yang terbaik. Kalau sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab ni dia macam jahat lah kan, keji, dia tak ada adab. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berdakwah, dekat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan menjadikan contoh yang terbaik. Bukan orang lain tapi diri sendiri dulu. Jelas tak kat sini? Okay. Antara contohnya adalah baginda bersifat ikhlas.
Tahu kan ikhlas tu macam mana kan? Tahu kan? Okay. Ikhlas. Apa lagi? Berkasih sayang, adil, belas kasihan dan sifat-sifat terpuji yang lain. Akhirnya sifat-sifat yang keji tu iaitu yang mazmumah ni macam menindas, zalim, tak hormati kaum wanita telah dihapuskan. Okey, ataupun dapat dihapuskan. Itulah antara contoh-contohnya tadi yang Mak Lima dah cakap. Kemudian salah satu contoh yang terbaik yang Rasulullah tunjuk ni adalah membalas kejahatan tu dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahawa seorang yang badui telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mak Lima cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu merentak selendang yang ada pada leher baginda menyebabkan lehernya kemerahan. Dapat bayangkan tak macam mana seorang badui tu dia datang jumpa Rasulullah, lepas tu dia rentap. Tahu kan rentap ni macam mana? Dia macam tarik tu, tahu tak tarik? Kan dekat leher selendang tu. Dia rentak sampai merah. Kiranya menyebabkan leher baginda kemerahan. Kalau pernah kena pun sakit kan, betul tak? Kita rasa geram, betul tak? Betul tak? Kan? Rasa macam budak ni, macam tu. Kemudian badui itu berkata, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu. Baginda menuntut untuk membalas perbuatan badui itu dahulu, tapi badui itu tetap enggan walaupun baginda mengulangnya sebanyak 3 kali. Lalu baginda berpaling dan tersenyum. Kemudian baginda pun mengarahkan sahabat supaya badui itu diberikan sedikit harta. Jadi itulah kisah macam mana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia menghadap, baginda menghadap ataupun baginda apa selain menghadap tu? Apa ayat selain menghadap? Dia macam terpaksa lalui. Maksudnya sepanjang Nabi karenah manusia yang bersikap kasar kepada dia, tapi Rasulullah balas dengan dengan apa Alif? Kebaikan. Jadi akhlak Nabi ni diiktiraf oleh Al-Quran. Kira kita kena bukan patutlah. Mak Lima rasa memang kita kena ikut akhlak Rasulullah ni. Sebab kita ni hamba Allah, umat Nabi Muhammad, kita kenalah ni kan, betul tak? Kita kenalah menunjukkan akhlak yang baik terhadap orang lain. Kalau agama lain tengok, agama kita macam buat benda tak baik ataupun perkara yang tidak elok, mesti agama orang lain ni kan pandang lain, betul tak? Pandang tak baik, betul tak? Kan? Jadi kat dalam surah Al-Qalam ni dia cakap wa innaka bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Okey. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Nanti kelas akan datang kita akan masuk tajuk ni. No. Tentang pendidikan. No. Okey, Tidak buka ada. kamera. Mak Lima nak ambil kedatangan. Buka kamera.
Ahmad Akil ni siapa? Auni Aisyah. Okey. Okey, jadi untuk tugasan kamu, tadi Mualimah cerita tu siapa tak faham? So, saya. Semua macam mengantuk je. Yelah tak tidur lagi. Tak tidur lagi. Tak apa, nanti tidur ya. Lepas kelas. Tapi homework kena buat lah. Okey, kamu tengok muka surat buku aktiviti. Muka surat 26 dah buat ke? Jelas, muka surat 26 dah buat ke? Belum. 25 dah? Dah. Dah kan? Rukun iman tu. Rukun iman. Dah? Dah kan? Dah. Okey. Kamu buat muka surat 26 dengan 27 je. Itu sahaja kerja. Kalau ada soalan, boleh WhatsApp Mualimah. Jangan tak buat ya. Boleh? Okey, jadi itu sahaja kelas kita untuk petang ini. InsyaAllah kita akan sambung kelas akan datang. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tutup dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homework jangan lupa buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualimah Khadijah. Terima kasih Mualimah. Okey, sama. Thank you. Tanya Mak Nipaya. Okay. Okey, terima kasih.